Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tajuk yang terakhir, pengurusan data di unit 8, iaitu membina piktograf dan carta palang. Okey, kamu boleh buka buku aktiviti kamu di muka surat 111 dan 112. Baik. Di situ dinyatakan maklumat kelas 4 Komet mempunyai 30 orang murid. 12 orang murid gemar membaca buku, 8 orang murid gemar bermain badminton, 4 orang murid gemar menonton televisyen dan 6 orang murid lagi gemar melayari internet. Kamu tinggal masukkan data ke dalam jadual yang telah diberikan dalam buku kamu. Okey. Membaca buku seramai 12 orang murid. Jadi kamu tinggal tulis ya 12. 12 orang murid. Bermain badminton ada berapa orang? 8 orang. Menonton televisyen 4 orang. Dan melayari internet 6 orang. Okey, kamu tinggal tulis ya begitu ya. Lepas tu, kamu tulis tajuk yang sesuai. Okey, memandangkan di sini dinyatakan hobi. Jadi kamu tulislah tajuknya hobi murid. Okey, kalau tulis tajuk, huruf yang pertama mesti huruf besar. Hobi murid kelas 4 Komet. Mesti huruf besar ya. Huruf yang pertama mesti huruf besar. Okey. Untuk seterusnya kita akan membina piktograf. Okey, piktograf ni maksudnya piktor diambil daripada perkataan picture. Maksudnya picture ni gambar. Maksudnya jadual bergambar, ya. Graf bergambar, piktograf. Okey, jadi maklumat yang pertama yang diberikan ialah hobi membaca buku. Jadi kamu tulis di situ membaca buku. Tulis balik. Masukkan balik bermain badminton. Tulis dalam jadual tu ya, begitu. Menonton televisyen. Dan yang keempat, melayari internet. Okey. Isi jadual tu begitu ya. Okey, seterusnya. Okey, petunjuk. Sebelum kita mengisi data di sini, kita mesti buat petunjuk dulu. Simbol apa yang kita mau gunakan. Okey, memandangkan ini hobi, cikgu ambil simbol bulat lah ya. Bulat. Bulat begitu. Mewakili. Petunjuk ni maksudnya nanti bila kita lukis simbol ni ke dalam jadual ni, mewakili. Okey, cikgu, kalau kamu tengok di sini, semuanya nombor genap. 12, 8, 4 dengan 6. Jadi kita akan gunakan sifir 2. Kenapa cikgu cakap sifir 2? Sebab mewakili. Satu simbol yang bulat ni mewakili 2 orang murid. 2 orang murid. Jadi macam mana caranya? Okey, kita buat di tepi ni lah dulu. 12. Okey, untuk membaca buku, 12 bahagi 2. Okey, 2 darab berapa? 12. 6. Okey, jadi nanti kita akan lukis simbol bulat 6 untuk mewakili membaca buku. Okey. Baik, seterusnya bermain badminton 8. 8 bahagi 2. Jadi 2, 4. 8 bahagi 2, 4. Yang menonton televisyen 4 bahagi 2. Jadi 2. Okey, melayari internet 6 bahagi 2. Jadi 3. Kamu boleh semak 2 darab 3, 6. 2 darab 2, 4. 2 darab 4, 8. 2 darab 6, 12. Selesai sudah. Jadi kita boleh mewakili 6 untuk membaca buku. Okey, jangan kita tulis banyak ya. Sebab kalau kita tulis ikut data yang diberi ni, nanti simbolnya, petunjuknya tidak maksudnya dia tidak sesuai lah kalau digunakan untuk piktograf. Jadi kita kasih kecilkan maklumat tu. Jadi simbol ini mewakili bulat ni mewakili 2 orang murid. Jadi kita sudah dapat datanya di sini. Kamu lukislah 6 untuk mewakili untuk membaca buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 siap bulat yang kita lukis. Sebab sudah ada petunjuk kan. Satu bulatan ni mewakili 2 orang murid. Jadi kalau kita kira 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi betul lah 12 orang murid membaca buku. Okey, bermain badminton
berapa orang? 8. Jadi 8 bahagi 2, 4. Jadi 4 simbol saya kamu lukis. Jangan kamu lukis 8 lagi. 4 saja. Sebab sudah ada petunjuknya mewakili 2 orang murid untuk satu bulatan. Okey, menonton televisyen 2 saja. 4 bahagi 2, 2. Jadi 2 saya kamu lukis. Dan 6 bahagi 2, 3. Okey, 3. 3 bulatan kamu lukis. Jadi siap sudah piktograf kamu. Begini ya. Baik, untuk skor hari Isnin sebanyak 90. Okey, 90. Jadi kamu lukislah begini ya. 90. Lukis begitu. Kamu mesti lurus ikut data yang diberi itu 90. Begini carta palang ya. Okey, carta palang mencancang ni namanya. Sebab dia menegak begitu. Okey, seterusnya hari Selasa 240. Jadi kamu tengok di situ 240. Kamu lukislah garis. Ikut siap petak-petak yang telah diberikan dalam buku aktiviti kamu. Okey, lepas tu Rabu 180. 180 maksudnya di sini. Hari Rabu 180. Dan hari Kamis 150. 150 maksudnya berada di situ. Hari Kamis 150. Ini namanya carta palang menegak. Menegak begitu ya. Okey, boleh faham ya? Terima kasih.